Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua rakan-rakan saya. Alhamdulillah hari ini saya akan membawakan kepada anda berkaitan dengan tugasan daripada subjek EDUP 2132 profesional keguruan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Zainab kerana menjemput saya sebagai untuk memberi sedikit maklum berkenaan tentang bidang perguruan. Okey. Nama saya Mariam Munira binti Ahmad. Alhamdulillah. Saya mengajar bahasa Arab, Al-Lughatul Arabiyyah untuk tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Berpengalaman selama 12 tahun dalam ilmu pengajaran Jacob di sekolah rendah di Negeri Sembilan dan saya telah mendapat rezeki ke Selangor lah pada baru-baru ini. Seperti yang kita tahu, kita sebagai guru pendidikan Islam ni maknanya kita membawa image Islam. Tapi dalam masa yang sama kita nak juga kita sebagai guru pendidikan Islam ni masih mengekalkan ciri-ciri profesional dalam perkhidmatan ataupun tugasan kita sebagai seorang guru. Saya sebagai seorang guru, saya akan pastikan saya sendiri mahir dalam bidang tajuk yang bakal diajar. Sebab wajib bagi seorang guru sebelum untuk mengajar subjek tersebut, kita perlu mahir dalam bidang tajuk tersebut. Supaya kita masuk kelas tak ada teragak-agak. Jadi masa tu kita lopong, tak ada. Seorang guru perlu bersiap sedia mahir dalam setiap bidang tajuk, pakar dalam tajuk tersebut. Kita perlu mahir dalam mengawal keadaan kelas. Mengawal keadaan kelas baru kita boleh mengajar. Kalau kita tak mahir dalam kawalan kelas, kita agak sukar untuk sampaikan ilmu tersebut lah. Selain saya mahir, Alhamdulillah 12 tahun saya mengajar, saya mampu untuk mengawal kelas setelah berpengalaman lah, dididik oleh rakan-rakan yang mahir lah. Alhamdulillah. Kedua, kita tidak masuk ke kelas tanpa kita perlu ada teknik pengajaran lah. Setelah yang saya pernah bagi tahu tadi, mahir dalam bidang tersebut, saya banyak kalau murid sekolah rendah ni untuk mengingat tajuk-tajuk, banyak nak faham tajuk tersebut, mengingat. Jadi teknik saya gunakan adalah pengulangan. Kadang-kadang memang boring, kita rasa macam ni lah, tapi murid-murid sekolah rendah ni pengulangan sangat berkesan lah untuk mengingat dalam bidang tajuk. Memang rasa macam penat, kita mengulang, tapi pengulangan bersama-sama tu membantu murid untuk lebih ingat dan faham. Lepas tu kedua, saya ada kemahiran humor jugalah. Kita pandai bercerita, jadi murid-murid seronok. Lepas tu kemahiran kedua, dalam bahan bantu mengajar, saya juga Alhamdulillah mahir dalam bidang IT, supaya murid lebih tertarik dalam bidang tajuk yang saya ajarkan tu lah. Kita paparan video, slideshow berkenaan dengan tajuk tersebut lah. Mahir dengan penggunaan radio, mahir dalam penggunaan mikrofon. Jadi murid-murid lebih tertarik. Selain kita sampaikan tu lah. Seterusnya, saya akan pastikan saya mengenal nama, tahu latar belakang murid, kerana apabila saya kenal nama, murid lebih rasa dekat dengan saya. Saya mesti ingat, insyaAllah. Saya memang akan ada masa saya akan ingat setiap murid-murid. Murid-murid tu lebih rasa seronok lah
tahu tentang latar belakang ni memang semua guru perlu tahu. Sebab bila kita tahu latar belakang, kita akan rasa dekat seperti kita ajar anak kita sendiri. Kita rasa, jadi kita kena hadirkan perasaan yang kita ajar ni anak-anak kita. Bila kita rasa itu anak kita, seperti anak-anak kita, jadi kita akan buat sebaik mungkin lah. Jadi kita seterusnya selain mengetahui tentang latar belakang murid, guru kena mahir dari bidang menguasai bidang emosi. Waktu bila kita perlu marah, waktu bila kita perlu ambil pujuk murid, itu perlu adalah imbang tara lah. Sebab guru pun tidak boleh terlalu manjakan murid, tapi maksudnya dia ada seimbang emosi tu. Jadi seperti ibu bapa lah ada. Jadi seterusnya saya juga suka memberi hadiah pada murid-murid yang mana seperti kita bagi ke bintang, murid lebih semangat lah. Lepas tu saya suka bagi hadiah. Jadi murid rasa gembira bila dia dapat token lah kan, kita bagi token tu dia rasa gembira. Dia rasa bersemangat dan esoknya dia nak sambung pelajaran tu, dia tak sabar-sabar nak sambung belajar bahasa Arab, pendidikan Islam, Al-Quran. Dia seronok dapat token tu. Ustazah, boleh ke Ustazah macam terangkan lagi apa keperluan-keperluan kita walaupun kita guru pendidikan Islam, tapi kita kena mahir juga kemahiran pedagogi abad 21 ni. Silakan Ustazah. Okey, Alhamdulillah. Okay, terima kasih Ustazah Zainab. Okey, memang tidak boleh dinafikan zaman hari ini, zaman abad ke-21 ni, pada tahun 2023 ni, nak atau tidak, guru wajib, malah perlu untuk mahir dalam bidang teknologi. Sebab sekarang kita generasi alfa sekarang, kita sedang mengajar generasi alfa yang terdedah dengan teknologi. Jadi selain ilmu, kita menyampaikan murid dalam ilmu percakapan lah kan. Okey, maknanya murid kita bercakap, murid mendengar. Selain itu kita perlu mahir ilmu teknologi seperti ilmu-ilmu rakaman video. Kita pandai guna Allahumma salli Muhammad mengedit video, merakam video, mengolah video yang ringkas, atau kita boleh dapat sekarang dekat YouTube ada rakaman-rakaman bahan bantu mengajar. Okey, itu guru perlu mahir lah. Sekarang ni kursus-kursus kemahiran IT pun ada untuk guru-guru pendidikan Islam. Kita belajar online. Okey, selain tu bila kita paparan IT ni, murid lebih minat. Contoh kita tunjukkan huruf tu bergerak. Okey, jadi kita buat guna teknologi. Jadi murid pun bila kita dah nampak, jadi murid, kita bagi murid rasa, kita datang ke depan untuk tulis di laptop, yang kita paparkan, murid pun rasa bagaimana memegang komputer. Okey, jadi murid melatih tulis, guna kan, zaman sekarang boleh kita tulis dekat paparan tu kan. Okey, jadi murid rasa bagaimana menulis menggunakan teknologi. Masya Allah Ustazah, itu pun banyak sangat yang menjawab kepada persoalan guru pendidikan Islam ni perlu mengekalkan selari dengan era yang macam Ustazah kata, kita sedang mengajar golongan-golongan alfa. Kalau Ustazah nak tahu, saya adalah golongan generasi Z. Jadi saya pun, sedangkan saya generasi Z pun, saya nampak begitu pesat ya penggunaan teknologi, media, lebih-lebih lagi kepada golongan-golongan alfa ni. Sebab saya sebelum berkecimpung dalam
dalam pendidikan menengah. Saya sekarang berada di sekolah menengah. Sebelum ni saya juga pernah ada pengalaman selama 3 tahun mengajar di sekolah rendah, dan saya melihat bagaimana anak-anak kita ni walaupun mereka adalah darjah 1 hingga darjah 6, tetapi penggunaan teknologi dia lebih mahir daripada saya. Itu saya tak nafikan. Jadi saya petiklah kata-kata Saidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada ibu bapa lah kan, dan benda tu juga boleh jadi kepada kita guru-guru. Didiklah anak kamu mengikut zaman dia. Jadi kita sebagai guru pendidikan Islam, dan kita pun perlu selari juga untuk membawa teknologi-teknologi media ni supaya anak-anak murid kita ni dia dia dapat macam tidak rasa asing walaupun dia belajar berkaitan dengan pendidikan Islam, tapi masih menggunakan elemen-elemen dalam membantu sesi pengajaran dia lebih menarik dan lebih tertarik. Wallahu alam. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan buat Ustazah sudi berkongsi dengan saya dan sahabat-sahabat. Untuk yang terakhir Ustazah, boleh ke Ustazah bagi kata-kata terakhir kepada kami terutamanya, sedikit pesanan dan nasihat lah untuk menjadikan kami guru-guru baru ni mampulah orang kata mampulah memberi sedikit nasihat supaya boleh kami bawa dalam kami punya untuk meneruskan generasi-generasi mendidik ni. Silakan Ustazah yang terakhir. Okey, ucapan yang terakhir pada saya ialah pertama, pada adik-adik yang bakal menyambung dakwah para anbiya. Jadi kena bersiap sedia dari segi mental, fizikal. Pertama, kena ikhlas dalam mengajar. Okey. Kita sebagai murabbi ni, pertama niat ikhlas. Kedua, apa erti tarbiyah tu yang kita nak sampaikan pada anak-anak murid. Setiap hari kita datang perbaiki niat kita. Bahawasanya saya hadir ke sekolah ni untuk mendidik anak bangsa, generasi mengikut landas Al-Quran, Sunnah dan mengikut jalan para Nabi. Bila niat kita satu, betul, Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan urusan pengajaran kita pada hari itu. Tak kira kita pakai teknik apa pun, tapi Allah akan bantu. Sebab hati manusia Allah yang pegang. Seterusnya, para pendidik semua, setiap hari perlu mengingatkan anak-anak murid kita tentang takutnya Allah SWT. Bila anak-anak murid kita ada rasa kehadiran Allah SWT tu dalam hidup mereka, campaklah di mana-mana anak-anak murid kita akan ingat Allah dan tidak akan membuat perkara yang dilarang oleh Allah. Mungkin sebab dengan kata-kata kita itu akan melekat di hati dan di fikiran anak-anak murid kita untuk untuk hidup pada zaman hari ini yang penuh cabaran. Jadi kita sebagai guru, pertama niatkan kerana Allah, ikhlas. Setiap apa yang kita ajar memang tak berbaloi dengan masa, duit. Mungkin guru akan banyak habis masa, kekurangan masa bersama keluarga, tapi dalam bidang ini, inilah jihad tarbiyah yang untuk kita sampaikan pada generasi yang akan datang. Okey, itu sahaja Ustazah Zainab. Saya doakan Ustazah Zainab akan menyambung bersama kawan-kawan dan dipermudahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan dakwah ilmu yang Allah SWT untuk mengenal Allah SWT dan para Nabi semua. Okey, itu sahaja Ustazah Zainab. Minta ampun dan maaf yang jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.